Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab lam yaj'al lahu 'iwaja. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hormati pengacara majlis, pengerusi terseluruh Jawatan Kasar Surau, tuan-tuan imam, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang malam dapat kita berhimpun di surau ini. Mudah-mudahan tidaklah apa yang berlaku ni menjadi halangan kepada kita. Kerana kita lihat tuan-tuan sekalian, ada setengah-setengah surau dan masjid walaupun sekarang ni dah dibuka untuk boleh dimayang berjemaah dan jemaat, bilangannya amat berkurangan. Kerana ada orang tuan, bila dihalang untuk bersurau masjid, dia seronok, lega dia kata. Bila buka balik kan, ada setengah-setengah tu cukup payah nak hidupkan balik surau dan masjid ni. Jadi kita syukur kepada Allah Ta'ala, Allah tak matikan hati-hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang rindu dan cintakan surau dan masjid. Mereka ni salah satu daripada golongan yang disebut oleh Nabi, mereka yang mendapat lindungan arash di padang mahsyar, iaitu seorang laki-laki atau wanita yang hatinya cinta kepada masjid, insya-Allah. Jadi ada 2-3 perkara saya tidak sampaikan malam ni dalam masa mengambil masa lebih kurang 1 jam. Yang pertama, saya nak sampaikan hadis Nabi SAW. Di kitab, kita rujuk kitab Ihya Ulumuddin ataupun Sayyidus Salikin dalam tajuk Mahabbah Lillah, cinta dan kasihkan Allah Ta'ala ini. Nabi ada ajak satu doa, Allah marzuqni hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Makna lebih kurang, ya Allah Tuhan kami, rezekilah kepada aku, kasihkan engkau ya Allah. Dan rezeki kepada aku, kasih kepada orang yang engkau kasih. Dan rezekikan kepada aku ya Allah, kasih kepada barang yang membawa kepada kasih aku padamu. Dan jadikanlah kasih kepada engkau tu ya Allah lebih aku kasih, lebih aku suka daripada air yang sejuk. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cinta Allah ni merupakan makam tertinggi. Dan Nabi sebut bahawasanya orang yang paling hebat dan mulia di akhirat besok, orang yang di dunia ni dia cinta kepada Allah. Dan disebut oleh Imam Ghazali, tanda orang tu cinta kepada Allah, dia kasih cinta pada mati. Ya ni, saya ni bila duk kena sakit macam ni, umur pun dah lanjut, kematian makin dekat, kita ukur diri kita. Kita termasuk orang yang suka mati ke tak suka mati? Kalau kita takut kepada mati, tak suka pada mati, makna kita belum masuk golongan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita baki-baki umur kita ni cuba kita usaha supaya kita dipilih oleh Allah di kalangan orang yang kasihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah orang tanya pada ulama, pasal apa saya ni takut nak mati, tak suka nak mati? Maka ulama jawab, seorang laki-laki yang lama tak berjumpa isteri dan anak-anak, dia mengembara, mungkin kerja, berdagang dan sebagainya,
Hari dia nak balik jumpa keluarga tu, itulah hari yang paling dia seronok. Hari yang paling dia gembira. Pasal apa dia seronok gembira? Nak jumpa dengan orang yang dia kasih, orang yang dia cintai. Begitulah dia kata, ibarat kita nak mati. Kita mati ialah kita berjumpa dengan kekasih kita, orang, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita makna betul-betul kasih dan cinta Allah, kematian itu perkara yang kita suka dan kita nak. Al-mautu jismul habibi ila al-habib. Makna kata mati itu jambatan bertemu kekasih dengan kekasih. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia bagaimana kita nak cinta dan kasih Allah, iaitu dengan jalan ma'rifah, mengenai Tuhan. Kuatkan keimanan kita dengan berbagai-bagai ibadat, dan kita lakukan perkara-perkara yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Tuhan kasih? Allah kasih tuan-tuan sekalian kepada mereka yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebut dalam sepotong hadis, dalam sepotong ayat suci Al-Quranul Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata olehmu Muhammad, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad, nescaya Allah kasih kepada engkau. Bila Allah kasih kepada kita, Allah campurkan kita perasaan kasih pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang Tuhan kasih? Orang memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Seperti mana hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hamba-Ku yang menuntut hampir kepada Aku, mereka dapat hampir kepada Aku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat. Hatta uhibbahu, sehingga Aku kasih ke dia. Siapa lagi Tuhan kasih? Orang yang memperjuangkan Islam. Inna wa yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang memperjuangkan Islam, berjuang di jalan Allah, saffan, bersaf, berjamaah, ka'annahum bunyanun marsus, laksana bangunan yang tersusun rapi. Siapa lagi orang yang Allah kasih? Orang yang bersifat tawaduk, tidak sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak kasih, Allah benci orang sombong. Bermakna Allah kasih kepada orang yang bersifat tawaduk. Banyak lagi. Jadi kita buatlah amalan-amalan yang membawa Allah kasih kita. Bila Allah kasih kita, maka Allah campurkan perasaan hati kita kasih kepada Allah. Bila kita kasih kepada Allah, tuan-tuan sekalian, kita bersedia untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam berlaku pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Malakal maut datang nak ambil nyawa Nabi Ibrahim. Kamu datang untuk apa? Malakal maut kata, aku datang untuk mengambil nyawa kamu dengan perintah Allah. Maka kata Ibrahim, takkanlah Allah Ta'ala nak bunuh aku. Takkanlah kekasih nak bunuh kekasihnya. Sebab Nabi Ibrahim ni Khalilullah, kekasih Allah. Takkanlah kekasih nak bunuh kekasih dia. Malaikat bakal maut pun tak tahu nak jawab. Dia patah balik pergi jumpa Tuhan. Ya Allah, Ibrahim kata takkanlah kekasih nak bunuh kekasih dia. Hampir habaq kat Ibrahim, takkanlah kekasih tak mau jumpa kekasih dia. Mana mati itu merupakan makna kata jambatan kekasih, berjumpa kekasih, jalan untuk bertemu dengan kekasih, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan dapat melihat Allah Ta'ala melainkan mati. Bila mati baru dapat melihat Allah. Orang yang rindu nak melihat Allah Ta'ala, dia amat cintakan mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala campurkan pada kita perasaan ni sebelum kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Saya cuma nak hurai sikitlah doa ni. Mudah-mudahan
kita dapat beramal dengan doa ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala campurkan perasaan untuk cinta akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW dan doanya berbunyi, Allahumma rzuqni hubbak. Allahumma rzuqni hubbak. Ya Allah, ya Tuhan kami, urzuqni, rezekilah kepada aku ini hubbak, kasih kat engkau. Mana perasaan kasih kepada Allah tu tuan sekalian, dia rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cuma usahalah kita buat amalan-amalan yang membawa Tuhan kasih kepada kita. Tetapi yang campurkan perasaan kita rasa kasih kepada Allah, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Kita pun tak tahu nak abang di mana. Cuma kita boleh kita kasih pada anak, kasih pada isteri, kasih pada kawan-kawan, sahabat andai dan sebagainya. Perasaan kasih kepada Allah ni, orang yang dapat dia saja tahu. Orang yang makan gula, dia saja tahu manis lagu mana. No? Orang tak makan gula, tak tahu nak abang manis itu lagu mana. Perasaan anugerah campakkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta, kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala campakkan perasaan ini kepada kita, kasihkan Allah. Kita kasih isteri lah contoh. Kita nak pergi mengajak ni, bang-bang, kalau jumpa orang jual sate, belilah 20 cucuk. Sate ni apa sate? Sate ni dia bukan wajib. Yang wajib makan nasi, pagi cucuk, tu wajib lah. Tengah hari malam, tu wajib. Kalau bihun sup, cakotiau, sate, ni kira makanan sunat dia lah. Lepas tu dia pesan pula, kalau ada, kalau jumpa, tak jumpa mana tak apa lah. Kan? Kalau tak jumpa tak apa lah. Kalau jumpa, kita pun pergi mengajak. Kita selalu pergi mengajak. Kalau kita pergi mengajak ke tempat tu memang ada sate, kita pun pergi tengok kedai tutup. Boleh tak bagi alasan? Pergi dah tapi kedai tutup, boleh tak? Boleh. Tapi kerana kasihkan isteri tu, pergi cari sampai dapat. Kedai tutup, pergi kedai lain, cari jalan sampai dapat. Pasal apa? Pasal kasihkan isteri tu. Apa yang isteri nak ni, dia akan cari sampai sudah. Betul tak? Itu contoh lah. Tapi dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, apa saja Allah perintah kita buat, termasuk wajib dan sunat. Yang sunat tu yang menyebabkan Tuhan kasih tu. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Sentiasalah hamba-Ku yang nak mendekatkan diri kepada Aku, nak bertakarub pada Aku. Mereka dapat dekatkan diri kepada Aku bin nawafil, dengan amalan sunat. Amalan wajib ni balik model ya. Amalan sunat ni kita kena banyak kan tuan-tuan. Jangan duk pakai, yalah betul-betul juga. Sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak apa. Dia macam tu. Dia kira tak apa saja. Makruh, buat dapat tinggal dapat pahala, buat tak apa. Dia minta apa tak apa. Benarnya amalan sunat ni bukan tinggal tak apa, tinggal rugi. Kerana amalan ni yang membawa kita dikasihi oleh Allah. Kita buat ibadat nak apa? Kita nak supaya Allah sayang kat kita. Apa yang menyebabkan Allah sayang kita? Dengan mengerjakan amal sunat. Maka ahli sufi, bagi mereka makna kata bersungguh-sungguh mengerjakan amalan sunat untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makruh, buat tak apa, buat tak berasa, tinggal dapat pahala, baiklah buat. Itu betul lah juga, tapi itu ta'arif sekolah rendah. Kita ni naik sekolah menengah, naik universiti sikit. Makruh ni bukan soal buat tak apa, tinggal tak apa. Soal dia makruh ni, makruhun. Makruh ni asal kataan karaha benci. Makruh perkara amalan yang dibenci oleh Allah. Bini benci pun pening no. Ini Tuhan benci.
Tanda Allah. Tanda Tuhan benci kat kita, tuan-tuan sekalian. Payah nak buat ibadat. Sukar kita nak buat ibadat. Tanda Tuhan sayang kat kita. Allah permudahkan kita untuk melakukan ibadat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat ibadat mata-mata untuk menuntut kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi di samping kita beramal, kita doa. Jangan doa saja, tak beramal. Ya. Tengok dalam sembahyang sunat tarawih. Ada tak? Tapi ya, kita pula bulan Ramadan baru ni tak dapat tarawih di mana. Kita doa apa? Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa ala salati hafizin wa li zakati fa'ilin wa li afika rajina bil huda mutamassikin. Panjang doa kita. Saya nak ambil satu ya. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal haudi waridin wa fil jannati dakhirin. Apa maknanya? Wa tahta liwa', minta doa ya Allah ya Tuhanku, anugerahlah kepada aku di akhirat besok. Wa tahta liwa', wa tahta liwa' ni duduk bawah bendera Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Minta duduk bawah bendera Nabi pada hari kiamat besok. Wa ilal haudhi waridin, minta minum air telaga Nabi. Siapa duduk bawah bendera Nabi besok di akhirat, dia dapat minum air telaga Nabi. Wa fil jannati dakhilin, dia dapat masuk syurga. Nak masuk syurga kena minum air telaga Nabi. Nak minum ayat telaga Nabi, kena duduk bawah bendera Nabi. Doa kita. Ada tak doa? Imam baca doa tu. Doa tu kita setiap tahun baca. Dekat 40-50 tahun dah kita kita sembahyang tarawih. Tapi kita tak faham apa makna doa tu. Doa tu bermaksud minta kita ni minta duduk bawah bendera Nabi di akhirat besok. Dapat minum ayat telaga Nabi. Dapat masuk syurga. Kita nak duduk bawah bendera Nabi di akhirat. Di dunia ni kena duduk bawah bendera Nabi. Agak-agak bendera Nabi ni kala apa? Agak-agak bendera Nabi kala hijau. Di dunia kita duduk bawah bendera kala hijau. Sana pun insya-Allah lah. Dia doa, dia kena selari dengan kita buat. Macam kita pergi kelab. Ya Allah Tuhan aku, bagilah dapat ikan banyak. Betul tak doa tu? Bagi mudah dapat ikan banyak. Betul lah, pasal kita pergi kelab, minta doa dapat ikan. Orang buat bendang, minta doa padi menjadi. Boleh tak? Orang kerja makan gaji, minta bonus. Boleh tak? Happy kelab, minta bonus boleh tak? Duk tarik bukan minta bodoh. Mana ada bodoh bukan. Ataupun hampir kelak minta dapat padi menjadi. Tak kena juga. Minta duduk bendera Nabi. Di dunia ni kena duduk bawah bendera perjuangan Nabi. Bendera-bendera ni apa dia? Bendera. Udah agak bendera. Nabi pergi market bawa bendera tak? Ada riwayat hadis. Bila Nabi nak pergi beli ikan, market bawa bendera. Ada? Nabi pergi masjid bawa bendera tak? Agak-agak ada Nabi pergi masjid bawa bendera tak? Tak ada. Nabi bawa bendera masa pergi perang. Perang ni, bendera ni, maksud bendera perang. Kalau kita di akhirat besok nak duduk bawah bendera Nabi, di dunia mesti duduk bawah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi mati tuan-tuan, kita boleh rujuk kitab Sayyidus Salikin. Nabi kata apa? Ala khulafai rahmatullah. Man khulafauka ya Rasulullah. Allazina yuhyuna sunnati wa yu'allimuha ibadallah. Atas khalifahku rahmat Allah. Khalifah ni dalam bahasa Melayu kita pengganti. Nabi mati, tapi habis Nabi wafat, tak ada Nabi lain dah.
Tapi perjuangan Nabi ada pengganti dia, ada penyambung dia. Sampai kiamat akan ada yang menyambung perjuangan Nabi. Mereka yang menyambung perjuangan Nabi ini, mereka ini Tuhan rahmati. Sahabat tanya Nabi, man khulafa'uka? Siapa bergantimu ya Rasulullah? Rasulullah kata, alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimuha ibadallah. Mereka yang hidupkan perjuanganku dan mengajak di kalangan hamba Allah. Dia berjuang, dia berjihad menegakkan hukum Allah. Tapi tugas dia mengajak, dia tak tinggal. Dia berjuang hebat, jadi peganglah jawatan apa pun. Tapi tugas mengajak dia tak tinggal. Kita tahu dia mengajak di mana. Di masjid mana, di surau mana, di pondok mana dia mengajak. Di masjid mana dia berkhutbah, kita tahu. Sebab apa? Ini kerja asas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezeki kepada kita, cintakan Allah, kita kena buatlah amalan-amalan yang boleh membawa Tuhan kasih dan sayang kepada kita. Wa hubba man ahabba, rezeki kepada aku, kasih kepada orang yang engkau kasih. Siapa yang Tuhan kasih? Orang beriman. Kita sayang orang beriman sebab Tuhan sayang. Ni timbul ajaran baru, ni ajaran sesat ni. Orang kafir yang jujur lebih bagus daripada orang Islam yang tak jujur. Pula dah. Ni satu masalah kita nak pusing kepala kita ni. Hai, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi. Nabi kata Islam tu tinggi. Sehebat-hebat orang kafir tuan masuk neraka selama-lama. Seteruk-teruk orang beriman, kalau ada iman seperti biji sawi di dada dia, akhirnya dia keluar neraka masuk syurga juga. Orang kafir tak. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Baqarah, tak silap saya ayat 221. Allah berfirman, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya orang beriman yang hamba, dia tu hamba tapi beriman. Dia beriman kepada Allah tapi dia hamba abdi. Khairun, dia tu lebih baik min musyrikin, daripada orang musyrik, orang kafir. Walau a'jabakum, walaupun dia itu menakjubkan kamu. Otak geligar, otak banyak, pandai pidato, pandai bercakap, tapi kafir. Maka Allah sendiri sebut orang beriman yang jadi hamba lebih bagus pada orang kafir. Tuhan sendiri beritahu. Ini ada pula baru-baru ni forum ustaz lagi tu. Dia kata orang kafir yang jujur lebih bagus pada orang beriman. Boleh cakap mampu. Ni akhir zaman ni macam-macam tuan-tuan, nak merosakkan akidah umat Islam. Jadi Nabi berdoa minta Allah Ta'ala campurkan di hati kita kasih pada orang yang Tuhan kasih. Allah kasih pada ulama, kita kasih kepada ulama. Allah kasih orang yang taat perintah Allah, kita kasih kat dia. Dan kita kasih kerana Allah, kita benci pun kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta Allah campur perasaan, jangan kita benci dekat orang beriman. Akhir zaman ni tuan-tuan tak tahulah. Ada timbul satu gerakan supaya tidak mempercayai orang beriman, lebih mempercayai orang kafir. Yang ketiga, Nabi berdoa, wa hubbama yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekilah kepada aku ni, mudah-mudahan supaya aku kasih kepada apa yang makna membawa kepada engkau kasih. Minta Allah bagi kita sayang satu amalan, perbuatan, tindakan, yang tindakan kita tu supaya Allah kasih. Saya baca hadis tadi, hadis Qudsi, antara amalan yang Tuhan kasih iaitu amalan sunat. Puasa Isnin Khamis contoh kan. Puasa Isnin Khamis ni perbuatan yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Minta Allah campur perasaan kita suka pada puasa Isnin Khamis contoh.
bangun malam, mayang tahajud. Ini semua Tuhan suka. Minta Allah campur kita perasaan suka kepada semayang malam. Allah kasih orang baca Quran, minta supaya Allah campur pada kita perasaan kasih pada amalan-amalan seperti baca Quran yang boleh membawa kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta perasaan kasih kepada sembahyang sunat, kasih pada bersedekah. Sedekah tu tak ada hitung jalan sedekah. Tak banyak kita bagi sikit. Saya tuan-tuan ada seorang kawan lah, namanya Abdul Halim. Dia orang tikam batu. Tikam batu tu dekat Kedah. Saya duk mengurut dekat dia. Kalau saya pergi Kedah, mengurut dekat dia. Lalu mengurut dekat dia. Satu hari tuan-tuan, dia cerita saya, anak dia kena langgar kereta depan rumah dia. Anak perempuan dia bawa kereta, anak kecil dia duduk dalam kereta. Pergi mana tak, tertinggal barang, patah balik. Dikak ni parking kereta sebarang jalan rumah tu, nak pergi ambil apa tak tahu di rumah tu. Tak tahu adik dia masuk mana tetapi lintas jalan. Dia masuk rumah. Adik dia mengaji tadika ni, mengaji pasti ni. Oh, kereta tengah laju belakang. Dia langgar melambung. Melambung. Allah, dia berkata tak teramak nak tengok lah. Telefon ambulans ambil. Bawa pergi hospital Sungai Petani. Lepas tu hospital Sungai Petani hantar pergi Al-Ustaz. Tak boleh terima. Pergi Al-Ustaz. Dia kata, Ustaz, saya pergi dengan isteri saya hospital Al-Ustaz. Jumpa doktor. Doktor kata, saya pun tak tahu nak kata apa lah budak ni, dia kata. Kecederaan yang dia alami tu Allah. Paha dia tentu patah lah. Tapi yang saya takut organ-organ dalaman ni. Jantung dia apa benda-benda dalam dada. Kepala ke. Kemudian telinga dia ni berdarah. Darah yang banyak. Jadi besok baru kami akan cek 100% untuk bagi keputusan apa yang dah berlaku. Jadi kita harap berlaku benda-benda ajaib lah. Pertolongan Allah yang ajaib untuk budak ni. Dia kata, Ustaz, macam nak lembik pada dia. Lepas tu saya pun lepas tu sebelum balik duduk dalam kereta dengan isteri saya fikir macam mana nak buat. Lepas tu dia kata, Ustaz, dia ni jenis rajin mengaji. Dia kata, saya teringat ada satu ustaz mengajar. Dia kata, ustaz ni kata, kalau kita ada masalah besar-besar, masalah yang serius, sedekah lah. Kita bertawasul dengan sedekah kita tu. Kalau sedekah aku ni kau redha, ya Allah, tolonglah aku. Saya buat macam tu lah ustaz. Malam tu dia dengan isteri dia round Al-Ustaz. Round Al-Ustaz pergi cari masjid. Cari jumpa satu masjid. Orang tengah buat masjid. Masjid tengah bina. Tapi masjid tu ada tabung dia semua. Tak tahu dah dia abang dia ambil berapa duit, tak tahu dia tok dia duit dan tabung. Balik dia kata esok pagi saya pergi dah. Pergi jumpa doktor. Dia pergi jumpa doktor kata yang pasti kaki dia patah. Kami cek dia kata badan dia ni tak ada masalah, cuma calak-calak kan. Tak ada mana, tak ada jantung ke, nak paru-paru ke, semua elok. Yang menakjubkan dia kata telinga tu. Dia pencuci semua dah cek kan. Dia luka dia luar kan. Dia tak kena dalam tu. Dalam telinga tu tak kena. Cuma lah ni nak buat kata hal. Hari saya pergi tu, budak tu lari lah. Berlari lah tak teruk. Doktor tak bagi lari, dia lari lah. Ini dia kadang-kadang sedekah tu dia boleh membantu. Bertawasul dengan amalan yang soleh ni tuan-tuan dibenarkan oleh syariat kita. Kalau ada puak-puak Wahabi kata tak boleh, saya kata boleh. Berpandukan satu hadis sahih. Tiga orang ni dia terperangkap dalam gua.
Mereka bicara apa, rotan ke apa atau. Lepas tu main hujan. Bila hujan mereka masuk dalam gua tu. Nasib mereka tak baik, tiba-tiba hujan lebat. Dia runtuh, batu tu tutup pintu gua. Batu besar tutup pintu gua. Adat kata nak keluar tak boleh. Orang luar tak tahu kita duduk dalam tu. Adat kata mati ya. Duduk dalam gua 3 orang. Tak tahu buat lagu mana apa ni. Kita ni kena buat sesuatu. Kata yang seorang tu berani macam ni. Mari kita bertawasul dengan amalan kita yang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lepas ke kita daripada makna kita kata ni apa bahaya ni, ujian besar ni. Hang buat dulu. Dia pun cakap, ya Allah Tuanku, aku ni ada mak, ada pak, ada isteri, ada anak-anak. Amalan aku pagi-pagi lepas subuh keluar pergi cari rezeki. Dapat duit aku beli susu. Balik ke rumah, bagi mak minum dulu, pak minum dulu. Lepas tu baru anak-anak aku semua minum, isteri aku minum. Last sekali aku minum. Itu amalan aku orang hari. Tapi satu hari Allah kalau lebih tahu, aku terpaksa balik lewat malam. Ada haid. Sampai satu rumah, anak aku lapar, isteri aku pun lapar. Nak bagi anak isteri aku makan dulu tak tergamak. Pasal mak, pak tak makan lagi. Jadi kami satu keluarga duduk tunggu mak pak jaga. Nak gerak, kesian. Tunggu. Mereka terjaga tengah malam nak terkenci mereka semua. Bagi mereka minum susu dulu, mak pak minum susu. Barulah anak-anak aku minum, isteri aku minum, dan akhir sekali aku minum. Kalau perbuatan aku ini kau redai ya Allah, tolonglah kami. Dengan takdir Allah tuan-tuan. Batu tu kejut sikit. Suar jari boleh ya. Suar kepala tak lepas. Hang pula try dia. Ya Allah Tuanku, Engkau lebih mengetahui. Aku ni ada pekerja. Pekerja aku ni belum tempat dapat gaji, tiba-tiba dia menghilangkan diri. Pergi cari tak tahu pergi duduk mana. Duit gaji dia tu aku beli sepasang kambing. Seekor jantan, seekor betina. Nama kambing tu membiak. Beranak dia. Kambing lah 2 ekor kadang 3 ekor beranak. Saat dia membiak penuh padang. Satu hari kerja aku tu mai jumpa aku tuntut gaji dia. Aku kata tu atas padang tu semua hang punya, ambil lah. Kalau apa yang aku buat ni Engkau redai ya Allah, tolonglah aku. Takdir Allah Ta'ala, batu tu kejap sikit lagi. Suar tangan lepas, tuan kepala tak lepas. Hang pula try tengok, nombor 3. Yang nombor 3 kata, ya Allah, aku ni, dia kata, ada pak makan, pak darah. Pak darah dia ni ada seorang anak gadis. Satu hari pak darah dia ni, pak makan dia ni suruh berjumpa dia. Minta pinjam duit. Musim tu musim kemarau. Kan? Musim susah. Jadi aku ni masa tu pun kepala dah pening. Aku kata dekat sepupu aku tu, aku boleh bagi pinjam dia, tapi dengan syarat berzina dengan aku. Hampir ya Allah berlaku perbuatan terkutuk itu. Tiba-tiba gadis itu kata, abang takutlah kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba aku terkejut, aku takut. Dia kata, kerana takutkan kau aku meninggalkan perbuatan terkutuk itu. Kalaulah aku meninggalkan perbuatan ini kerana takutkan kau ya Allah, engkau redha perbuatan aku itu, tolonglah aku. Dengan takdir Allah, batu itu terbuka habis. Dia pun dapat keluar. Berlandaskan hadis ini, ulama ahli sunnah wal jamaah kata boleh kita bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Buatlah amalan soleh. Okey, lagi kata kita buat satu amalan soleh. Apa amalan soleh kita? Sembahyang jemaah tak tinggal. Kita ambil satu amalan soleh.
Istiqamah tak tinggal sembahyang berjamaah. Ya Allah, nak mati ni. Kalaulah amalan aku sembahyang jemaah aku tak pernah tinggal, ya Allah, Engkau redha buatan aku, tolonglah aku. InsyaAllah. Kita tiap kali pergi masjid pun tabung RM1, surau RM1 ke apa semua. Ada ni kita doa, ya Allah, kalau amalan aku tu Engkau redha, tolonglah aku. InsyaAllah. Ulama kata boleh bertawasul dengan amalan soleh. Tidak. Buatlah amalan-amalan soleh untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, Nabi kata, wa ja'ala hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Jadikanlah ya Allah perasaan cinta dan kasih kepada Engkau itu lebih kasih aku daripada air sejuk. Ada orang tanya standard berapa, takkan air sejuk kot. Kita berjalan padang pasir, panas terik, apa macam dapat air sejuk segelas. Air sejuk ni sedap tuan. Tapi ada sejenis manusia, dia tak suka minum air sejuk. Dia suka minum air yang bila goncang buka tudung, tembus bubur surau. Jenis air setan tu yang tengah suka yang tu. Kalau kita betul-betul haus di padang pasir tengah panas terik, minuman yang paling kita kasih, kita suka air sejuk. Takdirkan kita, mana kata ada suasana keadaan macam tu, kita terlampau suka nak sangat air sejuk. Tapi kalau boleh campur aku perasaan lebih kasih pada Engkau ya Allah, lebih kasih pada macam air sejuk yang saya cakap tadi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala campurkan perasaan kita hari ini. Lepas tu nak tanya macam mana, kita tak tahu nak abang lah. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang cintakan Allah tuan-tuan, memang dia pulun sungguh buat ibadat. Dia menyibukkan dirinya dengan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara yang Allah kasih tuan-tuan, orang berjuang di jalan Allah. Saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita berjuang di jalan Allah. Kita membela agama Allah Ta'ala. Kita dah nampak dah sebelum ni macam mana agama kita diperkotak-katik kan. Tapi Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Ta'ala. Ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak menyentuh sikit. Kalau kita berjuang ni, kita kena ingat, kita semua yang berjuang Islam ni, kita nak Islam menang. Dia lah. Kita nak Islam menang. Tapi kemenangan yang kita nak ni, kemenangan yang Tuhan suka. Kalau kita menang tapi Tuhan benci, kemenangan itu namanya istidraj. Orang berniaga nak. Siapa berniaga semua nak untung. Ada tak peniaga? Dia berniaga untung. Tapi sembahyang tak, tutup aurat tak, zakat tak pernah. Lagi berniaga lagi kaya. Allah bagi dia tu kekayaan tu dengan benci. Dia bagi istidraj. Kita nak Allah bagi kita untung dengan Allah suka. Kita nak, kita berjuang, kita menang, yang di Tuhan redha kepada Allah. Bila kita menang, kita boleh buat kebaikan dan kebajikan. Puasa ni tuan-tuan, dia banyak benda boleh buat. Banyak benda kita boleh buat dengan kekuasaan. Jadi orang beriman, dia berhajat pada kuasa. Dengan dapat kuasa itu untuk melakukan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang buat baik, halang orang daripada melakukan kemungkaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan perkara ini tuan-tuan, saya nak sebut satu dua perkara. Yang pertama, kita berjuang. Kalau menang, kemenangan ini sebenarnya anugerah daripada Allah. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Innan nasra min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi. Jadi kita kena guna bagi elok. Jangan salah guna. Jangan guna kuasa untuk buat zalim, untuk kayakan diri.
himpun harta untuk anak beranak, tak boleh. Allazina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akhibatul umur, kata Allah. Orang yang kami bagi kuasa memerintah muka bumi Allah, yang pertama aqamus shalah, dirikan solat. Kerja dia dirikan solat. Ulama tafsir kata dirikan solat ni ajak bawa orang kepada Allah Ta'ala, mentaati perintah Allah. Dengan ada kuasa tuan-tuan, mudah sikit. Kita boleh buat program himpunkan orang di dewan, minta sikit sumbangan kerajaan, tarik anak-anak muda, buat program-program untuk menarik minat mereka kepada ibadat. Dia boleh buat macam-macam program untuk menarik manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan ini. Tarik manusia bersemayam artinya menarik manusia kepada Allah Ta'ala. Boleh pergiatkan lagi kempen-kempen, program-program dakwah dipergiatkan lagi. Kita dengan kuasa tu boleh guna radio, TV, siaran media-media ni boleh guna untuk tujuan-tujuan keagamaan. Kita ramai tuan-tuan sekalian, ustaz-ustaz kita balik pada Mesir, Syria, Jordan, pandai berkhutbah. Dengan ada kuasa ni, kita boleh gegarkan bagi segak member tu. Ini member beku, khutbah pun tak menarik. Saya cerita kan, dulu masjid Sungai Kerang. Masjid Sungai Kerang. Sungai Kerang tanah kat sini. Masjid tu nak buat baru, untuk buat baru kan. Bila buat baru, jadi nak sembahyang Jumaat di mana? Buat sembahyang Jumaat pergi buat di Sungai Kerang, di surau Sungai Kerang. Jadi oleh kerana Sungai Kerang tu AJK surau tu orang dia panggil saya khutbah. Saya pergilah khutbah. Anak-anak muda ni pergi sebi anak muda, pemuda pergi sebi anak muda. Habis saya khutbah dia bangun sebi. Macam mana pendapat hang dengar khutbah tadi bila kata, aku mai khutbah, mai jemaat bila-bila pun memang ready nak tidur kan. Tapi khutbah tadi tak jadi tidur mereka. Dia kata, bagilah khutbah tu. Kalau lain kali tiap minggu bagi ustaz tu pun tak apa, dia kata. Hasil laporan daripada suri pemuda ni, boleh kata anak-anak muda suka khutbah tu. Khutbah kita dia pun suka. Tapi bila kadang kita tak ada kuasa, maka tersekat. Duduklah atas mimbar. Khutbah-khutbah kadang-kadang yang tidak memberangsangkan. Saya pernah tuan-tuan hadir satu masjid, dia khutbah pasal padi. Masjid dia Sungai Rokam. Sungai Rokam tu di Ipoh. Ipoh mana ada padi? Marilah kita mematuhi arahan kerajaan, turun ke Mendang ikut jadual. Menyebabkan kita boleh menanam padi serentak. Bila padi ditanam secara serentak, maka memudahkan jentera penuai masuk ke benda-benda kita. Di Ipoh Kelang, habis khutbah pasal padi tak apa-apa. Tengok aku tengok Tapi yang saya tak tergelak lagi tuan-tuan, khutbah di Masjid Padang kan. Masjid Padang kan. Yang cerita kat saya, kawan saya Saipullah. Dia pergi dah bayar jemaah. Khutbah hari tu tajuk dia penyalahgunaan dadah. Tajuk dia penyalahgunaan dadah. Mai dia nak baca jenis-jenis dadah. Dadah itu seperti dia tulis Jawi tau. Lepas tu bracket Rumi. Marfa'in min rafa'in apa tak? Bukan marfa'in, morfin.
Morfin tu MORPHINE, morfin. Dia tulis Jawi jadi barpaen. Seperti barpaen, kokoen. Bukan kokoen, kokain. Dia baca kokoen, heroin, heroin. Itu saya pusat ni, dia kaki gelap. Dia gelap asal baca kecil. Dia pakai tak betul belah. Orang tadi apa siapa? Aku terkecil dia dah kain mata. Kita ada ruang boleh menyedarkan anak-anak muda yang pergi jemaat supaya mereka kembali pada Islam. Tapi dia tak ada kuasa, nak khutbah pun bayar. Jadi kita akan gunakan ruang ni, insya-Allah. Kita tengok ulama-ulama kita ada mula tempat TV boleh sampaikan ni. Berkaitan dengan ni, dia berkaitan kita tak boleh buat kerja, bagi jawatan dulu. Lepas lalu kata kita tak boleh buat, tak boleh buat. Hang bagilah dulu. Kita belum kahwin, dia kata kita mandul. Tak boleh kata begitu. Aku tak aku kahwin. Maknanya alhamdulillah. Kita tengok harga sawit pada naik. Harga sawit depa merintah 22 bulan dah. Sampai 270. Ada yang tak kait sawit pada biar busuk aja tu buat apa? Kalau ni alhamdulillah. Tengok kita dengan izin Allah Taala, bila kita diberi tempat sebagai menteri, menteri berkaitan dengan nama ni semua, alhamdulillah. Tengok boleh kita boleh buat. Harga sawit berkata 400 lebih lah standar. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, banyak benda-benda kita boleh buat, insya-Allah. Penggunaan dewan, penggunaan masjid, surau untuk tujuan-tujuan yang boleh menarik anak-anak muda ke arah kebaikan, insya-Allah. Ya. Wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Puasa tu kena digunakan untuk mencegah kemungkaran. Walillahi akhibatul umur. Kita kembalikan semua urusan ni kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita sebagai orang yang buat kerja Islam ni, kita kena ingat berlaku kemenangan itu daripada Allah. Allah boleh bagi menang dengan bersebab, dan Allah bagi menang dengan tidak bersebab. Allah boleh bagi kita menang dengan pilihan raya, Allah boleh bagi menang dengan tak ada pilihan raya. Boleh. Tengok orang main bola sepak. Kadang-kadang kita sepak masuk gol dia. Kadang-kadang dia sepak gol sendiri. Ada tak? Tak pasal-pasal. Dia pasti dekat gol kiper. Gol kiper tak pasal, kata dia pasti. Dia tak bola masuk. Dia letak jawatan sendiri. Bukan kita tebuk atap, tak tebuk atap pun. Dia sendiri letak. Tak sebab tak suruh. Dia berkelin-kelin sama mereka. Dia tak sebab letak jawatan. Tak jawatan, panggil, agung panggil. Boleh mereka. Allah nak bagi. Ya Allah. Ingat, kemenangan ini daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kita jangan sombong, jangan angkuh. Lakukanlah macam mana apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masuk kota Mekah. Orang Mekah pakat lari, menyerah, kalah. Islam menang. Maka Allah turun ayat Quran. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan. Jadi kita tengok tuan, ayat Quran ni bila sebut kemenangan, dia kaitkan dengan fath atau futuh. Inna fatahna laka fatahan mubina wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Kemenangan itu dikaitkan dengan fath. Bila menang, berlaku fath, pembukaan Islam. Islam dulu tertutup. Islam dulu makna kata terasing.
Bila berlaku kemenangan ini, maka Islam mula orang terima. Barulah pembukaan, barulah Islam dapat didengari. Islam baru dapat dipahami. Macam Tok Guru Haji Hadi, kuliah dia telah disiarkan terus menerus di radio Terengganu. Dulu boleh tak? Apa ya, tak boleh. Tak boleh tak. Orang guru macam ni, kuliah Tok Guru, baru orang boleh faham. Bila berlaku kemenangan Islam, insya-Allah berlaku. Macam kita ingat ucapan Menteri Agama, dia nak memperkasakan pondok-pondok. Pada pondok ni mempunyai jasa yang cukup besar. Bukan pondok yang kita faham. Pondok ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Pondok boleh kat Melayu, pondok. Pondok telefon, pondok polis, pondok derian. Dia jadi macam tu. Nak ingat, di pondok. Kalau kita baca sejarah tentang Islam di tanah air kita, berapa lama negeri kita dijajah? 11 sampai 1957, 450 tahun. Penjajah Kristian jajah tanah air kita. Mana-mana negeri pun bila penjajah menjajah negeri itu, anak negeri itu akan menganut agama penjajah. Dia akan menganut agama penjajah. Macam Filipina, bila dijajah oleh Sepanyol, kemudian Amerika, boleh kata separuh Filipina beragama Kristian. Hong Kong 100 tahun dijajah oleh British. Boleh kata penuh satu pulau tu beragama Kristian sekarang. Ya. Tapi negeri kita, alhamdulillah, walaupun mula-mulanya Portugis, lepas Portugis Belanda British, lepas tu Jepun, lepas tu British balik. Tapi tak dengar seorang pun orang Melayu masuk agama Kristian. Orang buat kajian, inilah jasa para ulama, jasa pondok. Di mana tempat ada pondok, Islam cukup kuat. Akhir zaman ni, akhir zaman ni nak mempertahankan akidah. Kita akidah ni macam-macam lah ni. Ada Wahabi, ada liberal, ada macam-macam pahaman yang mengarut-ngarut, ada Syiahnya, ada macam-macamnya. Maka Menteri Agama kata, kerajaan nak memperkasakan pondok. Alhamdulillah. Bahkan dilantik mufti wilayah persekutuan anak Tok Guru pondok. Anak Tok Guru Haji lah, Lubuk Tapa, pondok besar di Kelantan tu. Makna pondok ni, idea pondok ni dah sampai ke peringkat pusat lah. Dan kita di Perak ni pun alhamdulillah, insya-Allah, Esko agama kita orang PAS akan berusaha membantu pondok-pondok. Baru ni tuan-tuan sekalian, masa Covid baru ni, tahfiz saya pun dijemput, dibagi bantuan. Orang ni tak tahu kat kami, dia bagi 10,000. Ahli Parlimen Bukit Gantang bagi kita 10,000. Bagi menghormati, makna kata kesungguhan pondok untuk makna kata melaksanakan kerja-kerja agama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna bila ada kekuasaan ni macam-macam kita buat, insya-Allah. Walillahi akhibatul umur. Kita kembali semua ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tamanya kita sedar bahawasanya kemenangan daripada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi kita Muhammad, fasabbih bihamdika, makna kata bertasbih dengan memuji Tuhan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan minta ampun kepada Allah. Maka dengan kekuasaan kita kena berhati-hati. Jangan terlajak, jangan sombong, jangan angkuh, jangan salah guna. Ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi, insya-Allah. Rakyat akan sokong kita. Tapi kalau kita kufur, kita guna kekuasaan ini
untuk pentingan peribadi, untuk buat kezaliman, maka Allah akan pusing balik hati manusia, menolak kita pula. Maka itu kena jaga dia tu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga akhir sekali ingin peringatkan ataupun mengambil iktibar daripada apa yang berlaku selama 3 bulan ni, 3 bulan lebih COVID-19, coronavirus. Satu virus tuan-tuan yang kita tak nampak, yang terlampau halus, tak boleh nampak dengan mata kasar, tapi dianya ada, yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala mai ke kita, mengingatkan kita bahawasanya bala Tuhan ni kalau dia mai, dia tak kira siapa, dia kena semua dia kena. Allah Subhanahu wa taala membawa kita, menunjuk kita macam-macam iktibar dan juga pengajaran daripada virus ni. Apabila berlaku virus ni, dia bukan pilih orang. Raja pun kena, rakyat pun kena. Ada setengah negara tu Menteri Kesihatan pun kena. Menteri Kesihatan pun kena. Semua pun kena. Begitulah bala bencana daripada Allah Ta'ala. Bila kita biar benda maksiat berlaku di muka bumi Allah Ta'ala, bila Tuhan turun bala, semua bakal kena. Orang baik kena, orang jahat pun kena. Siapa pun bakal kena. Jadi kita tengok baru-baru ni tuan, bila berlaku virus ni, maka di antara yang saya tertarik tengok, tempat-tempat maksiat tersetuk dia sendiri. Kelang arak, kelak malam, lepas tu apa nama, orang panggil apa nama karaoke, tempat-tempat hiburan, semua tutup, jam. Bukan di Malaysia je, satu dunia. Satu dunia. Tempat-tempat maksiat ni semua berhenti operasi dia. Maknanya kata, kalau Allah Ta'ala nak menghalang mungkar ni, tak payah kita tolong. Allah boleh hantar tentera dia yang tak nampak. Allah tak hantar burung gerda, tak hantar gerak gempa. Allah hantar virus yang kecil, yang siapa pun tak nampak dengan mata kasar. Dia boleh berhentikan semua operasi ini. Tuhan abang dekat kita, kalau aku mau, aku boleh buat. Aku boleh buat. Tak payah hangpa tolong. Tapi kamu umat mulia, kamu umat Islam, umat terpuji, umat mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat terbaik yang pernah dilahirkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Kenapa kamu jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu merintah dengan ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kamu cegah kemungkaran. Sebab itu kamu jadi umat terbaik. Kalau kamu tak mampu buat kerja ni, kamu tak akan jadi umat terbaik. Sifat umat ini umat mulia kerana dia boleh buat kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar. Allah nak bagi kita pahala besar. Allah nak jadikan kita umat hebat. Maka kita kena buat kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar ni tuan-tuan boleh buat dengan berkesan sekali bila kita ada kuasa. Tak ada kuasa payah tuan. Sebab itu kita pandang penting soal kuasa ni. Lepas tu saya nak mengajak semua sekali, mula pada sekarang ni, tengoklah anak kita, menantu kita, jiran kita. Ni saya susah hati ni, anak-anak muda ni banyak tak daftar mengundi ni. Ramai bukan sikit. Perak ni tuan-tuan, Melayu ramai, Melayu 60% lebih. Cina tak sampai 40% dengan Hindu. Segi bilangan penduduk. Tapi daftar pemilih Melayu Cina sama banyak. Kenapa jadi macam ni? Kerana orang Melayu tak begitu sensitif dengan daftar pemilih, dengan kuasa, dengan politik. Dia kata politik ni kotor. Politik kotor. Tu bagi kat dia. Boleh kedai apa baru sedap. Baru kedai baru ni. Lebih terang tu juga. Pada puasa dia boleh buat apa? Dia boleh maki Nabi kita.
Dia boleh hapus hak istimewa kita. Dia boleh bagi beasiswa ni untuk orang Islam. Bila mereka kuasa, mereka bagi orang Islam sikit ya, dekat mereka pula lebih banyak lagi. Mereka boleh buat apa? Dengan sebab ada kuasa. Tapi kita perlu ambil kuasa. Nak ambil kuasa, kita kena boleh mendaftar, boleh mengundi lah. Ni pilihan raya pun tak tahu tuan-tuan, mungkin boleh berlaku cara mengejut. Jadi marilah sama-sama kita tuan-tuan ambil berat, ambil perkara ni dengan sama-sama kita mendaftar sebagai pemilih. InsyaAllah bila raya akan datang, kita jamin, kita pastikan kekuasaan untuk Islam dan Melayu. Tak boleh bagilah kat mereka kuasa mengawut Boleh kat mereka dia buat macam-macam. Tak tentu orang dia buat. Sampai komuni, Abu Champion semua main. Pakai topi komuni, uniform komuni. Dah jadi hawa biru lah dah. Nak jadikan negara kita ni negara komuni. Aku nak geram baru tak boleh. Jadi jangan sampai berulang lagi. Cukuplah mereka merintah 14 hari zaman komunis tu. 22 bulan ni baru-baru ni. Jangan bagi dah lepas ni. Siapa nak jadi baru ada apa tu lantak fikir dia lah. Ada lah dia jadi puan apa tu, ada lah. Bukan tak ada. Tapi kita sebagai orang yang sayang negara kita, sayang zuriat kita, anak cucu kita, mari kita sama-sama pertahankan insya-Allah. Janganlah lupa, andaikan pilihan raya boleh berlaku bila-bila masa. Keadaan politik kita ni jadi macam ni sekarang ni. Berebut, macam-macam berebut. Bukan berebut Perdana Menteri, berebut bakal Perdana Menteri. Macam-macam saya pun tak pening nak buat ni. Kita terus maju. Disebut oleh Allah Ta'ala, Qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Tuhan aku Allah. Kemudian kamu berpaling daripada mereka itu yang kerja mereka duk kira buat main-main. Main berebut sana, berebut sini. Antu lantak fikir apa. Kita buat kerja kita insya-Allah. Mudah-mudahan di samping kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan negara kita ni diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Perak antara negeri yang kita berkuasa, peringkat negeri dan peringkat persekutuan. Jadi kalau ada apa-apa hajat tuan-tuan boleh salurkanlah melalui sahabat-sahabat kita lah di peringkat kawasan. Kita ada kawasan, kita ada AJK kawasan semua ada. Melalui kita boleh salurkan. Kalau hayat agama, kita boleh salur kepada agama. Hayat apa-apa persoalan kampung ni semua kita boleh salur dah. InsyaAllah kita ada sebahagian daripada kerajaan di peringkat negeri dan juga peringkat pusat. Jadi banyak benda lah yang kita boleh buat untuk kemajuan umat dan kemajuan ekonomi umat Islam kita ni insyaAllah. Jadi tanda kesyukuran ini kita marilah kita pikul amanah ini bersama dan membantu sahabat-sahabat kita. Ada sahabat kita yang dipilih di peringkat majlis daerah, ada yang dipilih di peringkat kampung, di peringkat negeri dan sebagainya. Jadi makna kita juga sama-sama bantu mereka untuk melaksanakan kerja-kerja kebajikan mereka ni. Jangan anggap kata benda ni tak ada kena mengena dengan kita dah. Dan kawan-kawan kita juga saya nasihatkan, masuklah dalam kerajaan dengan bawa Islam, bawa imej Islam. Jangan kianati amanah ini. Kalau sekali kita buat tak betul, akan beri imej yang buruk kepada jemaah kita. Ingatlah, ingat bagaimana nak capai tahap ni. Pengorbanan orang dulu bukan senang tuan. Nak sampai tahap kita yang ada pada hari ini. Jadi ingat balik perjuangan orang dulu. Habis RM2 masa, tenaga, bahkan ada yang terkorban, yang kena bunuh, yang kena masuk penjara dan sebagainya, kena buang daerah dan sebagainya. Jadi apa yang kita kecap pada hari ini hasil perjuangan orang terdahulu. Sebab itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah, jagalah amanat ini dengan baik. Jangan sama sekali kita menyeleweng. Ingat apa yang kita buat ini akan dihitung oleh Allah Ta'ala besok di negeri akhirat insya-Allah. Salah satulah sedikit tazkirah saya pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah diberi rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba man ahabbak wa ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar.